Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya-Allah kembali kita lagi dalam subjek pendidikan Islam. Insya-Allah untuk hari ini sama-sama kita mempelajari pelajaran ke-27 KSSM bidang akhlak yang bertajuk Adab Bermusafir. Fokus kita kepada objektif pembelajaran yang pertama, 6.14.1 menyatakan maksud bermusafir. 6.14.2 menyatakan dalil nakli galakan bermusafir. 6.14.3 menjelaskan hukum bermusafir. 6.14.4 menerangkan adab-adab bermusafir. Dan yang terakhir 6.14.5 merumuskan hikmah mengamalkan adab bermusafir. Jadi sama-sama kita fokus agar kita mendapat ilmu dengan sebaiknya. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, sama-sama kita aminkan doa yang dibaca oleh Ustazah, doa belajar. Mudah-mudahan dibuka pintu hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semua berada dalam keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Anda pernah bermusafir? Dalam 6.14.1 kita akan mengetahui maksud bermusafir. Musafir dari segi bahasa bermaksud keluar. Dari segi istilah, seseorang yang keluar daripada kawasan bermukim menuju ke suatu tempat yang jaraknya melebihi 2 marhalah. Terdapat dalil nakli yang menggalakkan kita bermusafir. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat ke-20, maksud, katakanlah, mengembaralah kamu di muka bumi serta lihatlah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah memulakan ciptaan makhluk-makhluk dari asal jadinya. Ini contoh patai yang indah, kekuasaan daripada ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha hebat. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Rum ayat 42 yang bermaksud, katakanlah, mengembaralah kamu di muka bumi, kemudian lihatlah bagaimana kesudahan orang yang telah lalu. Okay, kita tengok kepada adab bermusafir. Adab musafir yang pertama, doa naik kenderaan dan bermusafir. Subhanallazi sakhkhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bermusafir dengan tujuan dan niat yang baik, kemudian menyediakan bekalan dan keperluan secukupnya sebelum memulakan perjalanan, memohon petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dan menunaikan solat sunat musafir sebelum memulakan perjalanan. Sunat membaca basmalah sebelum keluar dari rumah dan membaca doa musafir. Doanya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birri wat taqwa wa minal amali ma tarda. Kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada anggota keluarga. Perlu melantik seorang ketua jika bermusafir melebihi 3 orang. Tidak meninggalkan solat fardu dan berusaha mematuhi peraturan dan undang-undang serta memelihara alam sekitar.
Sekiranya kita bermusafir, terdapat rukhsah pada kita iaitu diharuskan mengqasarkan solat, diharuskan menjamakkan solat, diharuskan berbuka puasa. Kemudian disunatkan memperbanyakkan doa sepanjang bermusafir. Mohonlah apa-apa doa yang kita berhajat akan sesuatu. Kemudian segera kembali kepada keluarga setelah selesai urusan. Di antara kelebihan bermusafir, kita dapat melihat keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang pelbagai. Yang kedua, doa orang yang bermusafir dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan keimanan. Yang keempat, mendidik diri menjadi hamba yang bersabar dan bersyukur. Yang terakhir, bergaul dan berkenalan dengan pelbagai bangsa dan budaya. Hukum bermusafir. Yang pertama, bila time wajib. Wajib apabila bermusafir untuk menunaikan kewajipan apabila cukup syarat, contohnya menunaikan fardu haji, menuntut ilmu. Yang ini wajib. Sunat, bermusafir untuk melakukan perkara sunat seperti menziarahi Masjid Nabawi di Madinah, menghubungkan silaturahim. Manakala hukum harus, bermusafir untuk melakukan perkara yang harus seperti berniaga, menyertai pertandingan sukan. Manakala makruh, bermusafir untuk melakukan perkara yang sia-sia seperti bermusafir tanpa tujuan dan matlamat. Manakala haram, bermusafir untuk melakukan perkara yang haram seperti menonton konsert liar ataupun isteri bermusafir tanpa izin suaminya. Daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihin da'watul mazlumi wa da'watul musafiri wa da'watul walidi ala walidihi." Riwayat Tirmizi. Maksud, 3 doa yang pasti dimakbulkan. Yang pertama, doa orang yang dizalimi. Yang kedua, doa orang yang bermusafir. Yang ketiga, doa ibu bapa kepada anaknya. Sekiranya kita mengamalkan adab bermusafir, pelbagai hikmah yang kita peroleh. Antaranya perjalanan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, memberi ketenangan hati. Perjalanan menjadi mudah dan lancar sebab awal-awal perjalanan kita dah membaca doa dan tawakal tu Allah. Seterusnya, mendidik jiwa lebih berdisiplin. Bersama-sama Ustazah ada penilaian dan juga latihan. Kita tengok soalan 1A. Anak-anak Ustazah boleh merujuk kepada buku teks ataupun video yang telah Ustazah pertontonkan dalam 6.14.4. Buku teks muka surat 210. Pertama, 1A. Lengkapkan tempat kosong di bawah dengan memilih jawapan yang betul bagi adab bermusafir. 1A. Bermusafir dengan dan niat yang baik. Okey, tujuan. Kedua, menyediakan bekalan dan secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Betul, keperluan. 3. Menunaikan solat sunat sebelum memulakan perjalanan. Okey, sunat musafir. Yang keempat, melantik seorang jika bermusafir melebihi 3 orang. Okey, jawapannya adalah ketua. Okey, sekiranya betul semua, jawapan mendapat 4 markah.
Sekian saja daripada Ustazah perkongsian dan pembelajaran kita pada hari ini berkait dengan adab bermusafir. Sehingga kita bertemu lagi di dalam pembelajaran yang seterusnya. Semoga semua sihat walafiat hendaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.